Hari ini kita mendengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, walaupun pada ketika kenyataan dibuat ramai sudah balik, mungkin tak dengar apa yang beliau cakap. Hari ini beliau sekali lagi mengulangi kenyataan beliau dengan mengatakan bahawa beliau tidak akan menangguhkan pilihan raya walaupun sesaat sekalipun. Cuma bezanya masa Perhimpunan Agung UMNO ketika ucapan penggulungan naib Presiden UMNO, beliau menyebut, saya tidak sesekali akan menangguhkan pilihan raya walau sesaat sekalipun sekiranya kami yakin bahawa kita boleh memenangi pilihan raya. Tapi kali ini Saudara Wan Khuris, apa kenyataan dia? Saya tidak akan menangguhkan walau sesaat sekalipun pilihan raya sekiranya kita sudah bersedia. Masalahnya Presiden UMNO sudah bersedia, Timbalan Presiden UMNO sudah bersedia, MKT UMNO semua sudah bersedia, tetapi nampak gayanya naib Presiden UMNO masih belum bersedia lagi. Bukan setakat naib Presiden, Perdana Menteri Malaysia masih lagi belum bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya, tuan-tuan. Saya nak ingatkan bahawa buruk-buruk Muhyiddin Yassin, saudara, ketika kita mengasak beliau, mendesak beliau meletakkan jawatan, mendesak beliau membubarkan parlimen. Tan Sri Mahyudin Yassin, tuan-tuan boleh Google, boleh search. Bila ditanya bila beliau mahu membubarkan parlimen, beliau menyatakan bahawa beliau akan membubarkan parlimen pada 31 hari bulan Julai tahun 2022. Dalam arti kata lain, tuan-tuan, Muhyiddin yang buruk macam tu pun sanggup untuk membubarkan parlimen pada 31 hari bulan Julai, tuan-tuan. Jadi saya tak faham kenapa kepimpinan yang hari ini ditunjangi oleh UMNO hari ini belum bersedia, sedangkan indeks prestasi ekonomi jelas menunjukkan keadaan semakin hari semakin parah. Harga barang-barang semakin tidak boleh dikawal. Kadar inflasi walaupun kenapa kita nak tunggu keadaan semakin parah? Dan sebagai seorang Menteri Kewangan, Zafrul jauh lebih tahu bahawa bulan 10 ni keadaan akan menjadi sangat parah. Buruk-buruk Muhyiddin ni, dia pun boleh nampak parlimen patut dibubarkan bulan 7, 31 Julai 2022. Kalau tambah lagi 60 hari, selewat-lewatnya 31 September. Maknanya sebelum keadaan menjadi parah, sekarang ni masih lagi lah ada kesan-kesan positif akibat daripada pemberian KWSP yang telah diberikan oleh Perdana Menteri. Ini kita ucap terima kasih. Tetapi menyedari keadaan hari ini semakin hari semakin parah, kenapa nak melengahkan lagi? Itu sebabnya hari ini kita lihat bagaimana mantan Presiden UMNO, mantan Perdana Menteri, beliau bercerita, memperjelaskan dengan jelas sekali, jangan ulangi kesilapan lama. Dalam arti kata lain, hari ini Datuk Seri Najib Tun Razak telah telah mengakui bahawa beliau melakukan kesilapan. Kesilapan dia ialah mendengar nasihat setengah-setengah orang. Contohnya UMNO Selangor yang pada ketika itu meminta supaya ditangguhkan pilihan raya. Kita ada feel good factor selepas kemenangan Sukan C umpamanya, dengan kejayaan KJ menambah acara-acara yang tidak pernah berlaku di dalam sejarah Sukan C, ditambah kita menang dengan bergaya, dah ada feel good factor tu. Sepatutnya kita buat pilihan raya cepat, tetapi kerana ada kata kita kena tunggu sampai persempadanan semula ni digazetkan, dengan harapan bila persempadanan semula ni digazetkan, maka peluang untuk BN merampas negeri Selangor tu
akan lebih cerah. Rupa-rupanya bukan setakat negeri Selangor makin terlingkup, rupa-rupanya satu Malaysia terlingkup. Jadi bukan senang seorang pemimpin macam Datuk Seri Najib nak mengakui beliau pernah silap mendengar pandangan pihak-pihak tertentu untuk menangguh pilihan raya. Hari ini dia mengaku. Dia mengaku. Dan dia tak nak kita mengulangi kesilapan yang dia pernah buat. Takkan tak faham lagi. Hari ini kita dah ada feel good factor. Sama keadaan dia. Macam mana kita menang Sukasi, kebetulan kita dah menang di Melaka. Kita dah menang di Johor. Bau-bau kemenangan ini sudah tak fresh. Sudah tak fresh. Bila mana harga barang naik, harga ayam naik, harga barang-barang keperluan naik. Dan di kala ini tak perlulah sebut pasal GST. Kita tahu GST itu bagus, GST perlu diimplement balik. Tetapi bukan ini masanya. Bukan ini masanya. Lepas pilihan raya kita susun. Kita kena pastikan, kita kena train orang nak gunakan semula software GST. Kalau beli sekarang ni sudah pasti akan melibatkan implikasi kewangan, menukar sistem dan sebagainya. This is not the time. Tunggu lepas pilihan raya. Tetapi jangan lupa, apabila kita tidak membuat kajian dengan terperinci, contohnya dengan menaikkan apa yang dipanggil sebagai gaji minimum, kesan dia cukup dahsyat. Jangan nampak kesan dia hanya majikan-majikan terkesan. Contohnya majikan yang membuat pembersihan sekolah. Dulu gaji minimum. Macam contohnya majikan yang membuat servis security, daripada 950 tak silap saya naik kepada 1,200 gaji minimum. Itu pun pelarasan kerajaan belum bayar lagi kepada security company ni, kan? Belum bayar lagi. Macam mana sekarang ni nak naikkan jadi 1,500? Dan salah satu punca kenaikan harga barang hari ni ialah apabila peniaga-peniaga yang kita tahu rata-ratanya pro DAP mengambil kesempatan bila harga gaji kaki tangan awam ini termasuk dengan gaji minimum sektor swasta dinaikkan kepada 1,500, mereka pun mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang. Dan kesan ini akhirnya yang kena tanggung rakyat. Kajian tidak dibuat dengan menyeluruh sebelum Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Kalau dia buat kajian yang menyeluruh, Ketua Pengarah KPPA, Perkhidmatan Awam tidak akan mengeluarkan kenyataan bahawa kenyataan itu ataupun keputusan itu perlu dikaji balik. Betul lah? So banyak benda tak dibincang dalam majlis gaji negara, So sudah pasti ianya memberikan kesan. Adakah dengan keadaan-keadaan yang hari ini sedikit sebanyak mengurangkan aura kemenangan di Melaka, aura kemenangan di Johor, kita nak tunggu lebih lama sampai aura ni hilang supaya kita kalah pilihan raya, tak boleh membentuk kerajaan, akhirnya kita terpaksa berpakat balik dengan PAS, berpakat balik dengan Bersatu, dan akhirnya hanya orang yang dipersetujui oleh PAS dan Bersatu boleh diangkat menjadi Perdana Menteri. Adakah ini matlamatnya? Ini kita nak tanya. Ini kita nak tanya. Sampai bila? Sampai bila? Adakah apabila Tengku Zafrul mengatakan kadar inflasi 2.1% masih dalam keadaan terkawal, maka adakah nak tunggu kadar inflasi ini menjadi 4%? Menangguhkan pilihan raya, adakah kita akan mempunyai satu pasukan yang solid untuk mengatasi masalah kenaikan harga barang ini? Ataupun kita akan ada satu pasukan yang solid yang boleh membawa masuk pelabur-pelabur ke dalam negara?
Berapa banyak lawatan kita dah buat ke luar negara? Apa hasilnya? Apa bukti bahawa foreign direct investment ini dah confirm masuk? Ada? Tak ada. Itu sebab Datuk Seri Najib hari ini mengatakan bahawa kita mesti memerintah secara mutlak. Kita kena serahkan balik mandat kepada rakyat. Bila rakyat berikan mandat semula untuk Barisan Nasional memerintah secara mutlak, tak perlu berkongsi kuasa, atau setidak-tidaknya ada simple majority. Lepas tu nak kerjasama dengan orang lain, boleh, tak ada masalah. Dengan syarat orang tu tak boleh ugut kita. Kita nak memerintah mengikut acuan kita sendiri. Bagaimana kita memerintah negara 61 tahun, kita nak pastikan ada satu pasukan yang betul-betul stabil, yang tak boleh diugut. Tak ikut cakap dia nak tinggalkan kerajaan, nak keluar dari kerajaan. Kita tak boleh ada kerajaan macam tu. Selagi ada kerajaan yang tak stabil, selagi itu investor tak berani masuk ke dalam negara. Ini kena faham. Jadi kita nak tanya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adakah kedudukan Perdana Menteri itu jauh lebih penting daripada masa depan parti kita? Saya berani jamin, lagi lambat ditangguhkan pilihan raya ni, keputusan akan lebih parah. Betul, dia akan ada harapan untuk diangkat oleh Bersatu dan PAS untuk menjadi Perdana Menteri balik. Tetapi apa kesan pada parti? Kena fikir bab ni. Jangan fikir hal diri sendiri je. At least dah berasa menjadi Perdana Menteri. Ikut kehendak parti, ikut kehendak kaum umbi, ada peluang lagi nak menjadi Perdana Menteri. Tak boleh baca signal hari ni bila dia bercakap orang keluar dewan. Apa signal dia? Orang nak menyampah. Orang nak satu pasukan yang kuat, betulkan ekonomi ini. Itu sebab Datuk Seri Najib cakap, kalau kita ada kerajaan hybrid macam sekarang, dalam tu ada Bersatu, dalam tu ada PAS, dalam tu ada UMNO, UMNO buat keputusan, PAS tak nak ikut, UMNO buat keputusan, Bersatu tak nak ikut. Last kali kita buat apa saja untuk memastikan harga barang ni turun, yang KPDNKK dikuasai oleh Bersatu tak beri kerjasama, yang Kementerian Pertanian dikuasai oleh Bersatu tak boleh beri kerjasama. Macam mana? Boleh tak kita ada satu penyelesaian yang tuntas untuk rakyat? Tak boleh. Ini kena faham. Itu maksud Datuk Seri Najib, kita tak boleh ada kerajaan hybrid. Dalam erti kata lain, untuk mudah dipahami oleh rakyat hari ini, kita tidak boleh ada kerajaan yang terdiri daripada manusia-manusia yang bercakaran, bermusuhan, nak menikam satu sama lain, duduk dalam satu kerajaan. Konon-kononnya mereka ini dalam satu pasukan, tetapi tikam menikam, bunuh-membunuh, bully-membuli, seperti mana sebelum ini Muhyiddin lakukan kepada Barisan Nasional. Cukuplah kalau Muhyiddin yang buruk macam tu pun boleh letakkan tarikh 31 Julai kita akan bubarkan. Kenapa Ismail Sabri tak boleh? Kenapa tak boleh? Hari ini kita nak tanya. Kena selamatkan parti ni dulu. Bila parti ni selamat, kenapa saya cakap kena selamatkan parti? Bukan selamatkan rakyat. Kena faham, 61 tahun dah terbukti hanya UMNO boleh menjaga rakyat Malaysia, tak kira Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lembawang, Iban, Dayak. Hanya Barisan Nasional, tuan-tuan. Selagi kita membentuk kerajaan secara bersama, memang betul lepas ini tak kira lah Ismail Sabri ke, Anwar Musa ke, Syahidan Kasim ke, yang mana yang bersatu selesa, boleh kontrol, boleh kawal, dia boleh jadi Perdana Menteri. Tetapi apa akan jadi pada rakyat Malaysia? Jadi nak pastikan kedudukan rakyat dipulihkan, nak pastikan ekonomi kembali dipulihkan, suka tak suka kita kena buat pilihan raya sekarang. Bukan tunggu masa sesuai. Bila kamu yakin kita boleh menang pilihan raya, kalau kamu takut kursi Perdana Menteri hilang, sampai mampus pun kamu takkan yakin kita boleh menang pilihan raya. Kalau nak tunggu bila masanya, dia fikir
Kita sudah bersedia, BN sudah bersedia. Presiden UMNO dah cakap, Presiden UMNO pengurusi Barisan Nasional, dia bersedia. Siapa orang lain nak kata kita tak bersedia? Tolong jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.